Kerana Allah telah bagi pinjam usia kita pada hari ini, dan kita gunakanlah sebaik mungkin usia yang telah Allah bagi pinjam pada kita dengan melakukan kerja-kerja manfaat. Jadi, apa khabar semua pelatih? Alhamdulillah, itulah kehendaknya ya. Bagaimana dengan keadaan di rumah pagi tadi? Ya, okey. Dan perjalanan? Selamat? Jam. Kerja rumah yang dibagi sampai selesai kan? Selesai, Alhamdulillah, itulah yang kita kehendaki. Dalam sistem pembelajaran yang harus kita lakukan, setiap kerja rumah yang diberi mesti kita sempurnakan supaya kerja-kerja itu tidak bertindih ya. Jadi saya ingin bertanyalah, kita ni di dalam hidup di dunia ini dilahirkan daripada kecil hinggalah ke besar. Kita sentiasa disaluti oleh pakaian, ya. Jadi di dalam pakaian tu kita memerlukan jahitan. Setiap pakaian kita perlukan sambungan di dalam pakaian itu dinamakan adalah jahitan, iaitu jahitan penyambung. Hari ini cikgu nak bawa kepada pelatih-pelatih satu tajuk pelajaran yang mana penting untuk kita sebagai pembuat pakaian. Ya. Jadi tajuk yang akan cikgu bawa pada hari ini adalah tajuk pada hari ini, mata jahitan asas. Ya. Untuk kita mendapatkan dan mengetahui cara mana kita mempelajari mata jahitan asas, kita mestilah mempunyai dan kita mencari dua aim, iaitu dua tujuan. Tujuannya pertama, yang pertama, namakan jenis-jenis jahitan tangan, ya. Yang kedua, aim kedua. Aim yang kedua adalah terangkan kegunaannya. Jadi dalam hal ini pelatih-pelatih mesti boleh pertama namakan jenis-jenis jahitan tangan, dan yang kedua pelatih-pelatih mesti boleh terangkan kegunaannya. Baik. Jahitan terbagi kepada 3 bahagian. Berapa bahagian jahitan dibagikan? 3 bahagian. Yang pertama jahitan sementara. Ya. Yang kedua, jahitan penyambung. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, jahitan pengemas. Boleh pelatih-pelatih ulangkan. Pertama sekali, jahitan apa? Yang kedua, yang ketiga, bagus. Sila ambil catatan kerana perkara ini adalah penting. Apabila sudah pembelajaran kita ada seksi pengujian ya. Hari ini saya nak bawa hanyalah satu saja tajuk, iaitu berkenaan dengan jahitan sementara. Ya, berkenaan jahitan sementara. Yang lagi dua ni kita akan bawa pada hari-hari akan datang. Jadi Cikgu Padam, kita tumpukan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Adalah penting bagi pelatih-pelatih mempelajari menjahit asas-asas jahit tangan kerana ia adalah satu kepada latihan membuat pakaian. Jadi membuat pakaian adalah penting kalau kita dah dapat mempelajari segala-galanya. Manakan ekonomi negara kita ini sekarang sedang meredum. Jadi kegawatan ekonomi mengakibatkan perbelanjaan kita bertambah. Ya. Jadi apabila kita dapat mempelajari dalam bidang jahitan ini, kita boleh menggunakan. Walaupun kita tidak mengambil upah, kita boleh menyelamatkan kewangan kita. Dan kalau kita pandai, kita bolehlah mengambil upah, menambah ekonomi kita. Saya ingin tanyalah kepada pelatih-pelatih, siapa yang pernah melakukan kerja-kerja jahitan ini? Sama ada tengok keluarga ke, kakak ke, ibu ke di rumah. Rahmat? Saya memang cuba jahit gini, ibu saya suruh saya jahit tangan. Oh, itu sebab di dalam kita membuat satu pekerjaan, apa pun pekerjaan yang kita lakukan, keselamatan tu haruslah dititik beratkan. Kerana kadang-kadang kecederaan tu boleh membawa kadang kalau kita cocok tak betul, antiseptik tu ada, nanti tangan kita akan menanah. Ya? Cik Zahari? Ya, bagus tu. Bermakna adalah pengalaman sedikit menggunakan jarum ya. Cik Hasan bagaimana Cik Hasan? Saya kadang-kadang saya juga. Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ada keluar koyak cuma lambat. Tapi ketik gunakan ya. Sikit tak tahu juga. Ya, bagus. Cik Yunus? Tak pernah juga. Tak pernah? Tengok aja orang tu. Okey. Hari ini cikgu nak terangkan nama-nama jenis jahitan tangan ya. Yang pertama kita gini. Jahitan tangan ini dia mempunyai 3 jenis jahitan. Iaitu pertama sekali kita tengok di jahitan jelujur kasar Boleh tengok di layar putih. Jahitan jelujur kasar. Saya ada bawa contoh yang telah saya buat pada malam tadi, bagaimana caranya dan apa bentuknya jahitan jelujur kasar tu ya. Jadi boleh kita tengok. Ini dia. Pernah tengok tu Cik Rahman? Pernah tengok. Ya. Saya jahit macam ni. Tapi boleh buat? Pagi besok. Cik Zahari? Tak boleh buat. Ya ke? Okey. Boleh Baik. Setelah kita mengenal asas jahitan ini, ini namanya jahitan kasar. Nanti kita akan ketahui cara penggunaannya insya-Allah. Yang kedua, saya nak terangkan tentang jahitan jelujur panjang dan pendek.
tengok di layar putih, dia luncur panjang dan pendek. Dia tengok pada jahitan dia. Satu panjang, satu pendek, satu panjang, satu pendek, dan satu panjang, satu pendek. Kaedah penjahitan dia lebih kurang sama dengan jahitan yang pertama tadi. Cuma kegunaan dia agak berbeza. Baik, saya ingin tanya kepada pelatih-pelatih, jahitan panjang pendek ni bagaimana wajah dia? Cik Hasan. Ya, satu panjang, satu pendek tu. Ya. Satu panjang, satu pendek. Jadi dia berturutan dia punya jahitan dia hingga selesai kerja. Ya. Bagus tu. Baik, pada satu lagi yang telah kita belajar tadi tentang julujur kasar. Sebab punya wajah dia, tindakan dia hampir sama. Bagaimana bentuknya, Cik Yunus? Pertama panjang, sama-sama panjang. Sama panjang. Dan dia berturutan punya jahitan dia. Okey, bagus tu. Selain daripada jahitan panjang dan pendek tadi, hari ini cikgu nak kenalkan juga satu lagi jahitan tegak dan serong. Buat sikit catatan, ya, sebab catatan itu adalah penting. Sekarang kita tengok di papat di kain putih, dia luncur, tegak dan serong. Kita tengoklah pada jahitan dia. Serong, yang bawah ni tegak. Kalau kita tengok di sebelah dia, di belakang dia, kita akan nampak satu julujur yang tegak, ya. Cikgu akan tunjuk pada bahan kerja yang telah cikgu buat di rumah, jadi supaya dapat memahami. Ni Cik Rahmat boleh tengok. Sekarang ini dia boleh mengikat antara dua helai kain. Serong dan kita pusing ke belakang dia tegak. Ya. Tengok, serong dan belakang dia tegak. Ini dia namakan julujur tegak dan serong. Faham tu boleh pelatih? Bagus. Ada apa pun nak disoal? Sebelum kita balik pada lain jahitan. Tak ada apa. Baik, kita teruskan. Satu lagi jahitan yang harus kita pelajari adalah jahitan tanda. Jahitan apa, Muhammad? Jahitan tanda. Jahitan tanda. Bagus. Pernah tengok tu? Tidak pernah, ya. Hari ini cikgu tunjukkan. Apa yang dikatakan jahitan tanda? Jahitan tanda. Kita tengok pada jahitan dia seperti berbunga-bunga. Nampak tu? Berbunga-bunga. Ia biasanya dijahitkan pada antara pola dan juga fabrik. Antara pola dan fabrik. Baik, cikgu akan tunjukkan juga akan bagaimana rupa bentuknya dia katakan jahitan dia. Ya. Boleh kan? Tolong bagi pada belakang, ya. Cik Hasan nampak? Boleh? Boleh dulu. Boleh. Ada sebab tanya Cik Hasan? Maksudnya tak ada apa-apa dulu. Cik Yunus? Ini apa? Tujuan dia sekarang kita akan belajar. Apa kegunaan dia? Ya? Sampai kepada perkara kegunaan dia akan saya tunjuk nanti. Fabrik itu adalah kain. Bahasa dalam teknikal digunakan adalah fabrik. Apa jadi kain? Ya? Apa jadi kain untuk fabrik? Ya. Sekarang cikgu ingin mengenalkan satu jahitan lagi, iaitu jahitan silang pangkal. Pelatihan boleh tengok, ya. Apa yang dikatakan jahitan silang pangkal? Bagaimana ia berbentuk pangkal? Ia digunakan kepada penyudah seluar, kaki seluar,
pada kain dan juga pada hujung baju. Cikgu ada juga buat model dia, pelatih boleh tengok. Ya, boleh tengok bagaimana rupanya. Dan kemudian nanti kita akan mempelajari kegunaannya pula. Rahmat tolong bagi pada yang belakang ya. Okey. Dah faham tu? Baik sekarang. Sekarang cikgu ingin nak menerangkan tentang kegunaan pada semua jahitan-jahitan yang telah kita pelajari tadi. Iaitu pelatih-pelatih nanti setelah saya ajar nanti pelatih boleh terangkan akan kegunaan jahitan-jahitan yang telah kita pelajari tadi. Boleh tu? Boleh, bagus. Cikgu ada bawa poster ya. Poster ni melambangkan kegunaan di mana jahitan-jahitan itu digunakan. Iaitu selai baju kebaya, walaupun kita sebagai lelaki, ya, tetapi kita perlu sebagai pembuat pakaian dia haruslah mengetahui baik pembuatan pakaian lelaki maupun perempuan, sama ada kanak-kanak ataupun hingga sampai Evan dia jaket dan coat ya. Tapi dalam kali ini haruslah kita belajar step by step supaya kita tidak menjadi seperti orang yang tidak dituarah. Belajar yang atas tapi kemudian tak tahu. Baik, yang tadi kita telah mempelajari. Baca Rahmat, ini jahitan apa ni? Jahitan jelujur panjang pendek. Bagus, pandai. Jadi, kegunaan bagi jelujur panjang dan pendek biasanya digunakan di kawasan yang menyerong ataupun melengkung. Biasanya terdapat kepada collar, pinggang ataupun bahagian lengan. Ya? Hari ini cikgu tunjukkan di mana kedudukan dia. Baik, kegunaan dia seperti di kawasan collar, bahagian yang melengkung. Sebab apabila jahitan panjang dan pendek, dia gunanya yang pendek itu untuk mengikat, menguatkan lagi jelujur yang ada. Berbeza dengan jelujur yang lain. Ya. Yang kedua, saya nak tunjuk kegunaan jelujur kasar. Jelujur kasar, dia digunakan boleh di mana-mana tempat saja, asalkan keadaan dia lurus dan rata. Dia digunakan sebagai di sini bawahnya di lengan. Kita dah lipat, kita dah gosok dan kita jelujur. Dia adalah sebagai bertindak sebagai apa? Ceramat. Siapa yang boleh jawab? Ya, dia sebagai adalah jahitan sementara sebelum kita menyudahkan dengan menggunakan mesin ataupun jahit sembat. Boleh tu ingat? Ya? Boleh ingat tak? Baik, saya ingin tanyalah apakah kegunaan jelujur panjang dan pendek? Siapa yang boleh menjawab? Cuba Cik Rahmat? Ya. Jelujur panjang dan pendek boleh digunakan pada tempat yang melengkung, di bahagian-bahagian baju yang melengkung seperti collar baju. Ya, betul tu. Dan cikgu nak teruskan, iaitu dengan jahitan sembat. Ya. Jahitan sembat ini digunakan setelah kita sudahkan sesatu kerja dan kita telah pun menggunakan jahit jelujur kasar. Ni, jelujur kasar tadi kita dah jahitkan jelujur kasar. Kemudian tindakan terakhir kita lakukan ia adalah sembat halus. Kita dah tengok tadi ialah sembat halus. Di sini saya ingin tanyalah, jikalau kita tidak mahu menggunakan sembat halus, apakah jahitan yang sesuai
setelah kita julur kasar, apa jahitan yang sesuai selain daripada sembah halus? Cik Hassan boleh jawab tu? Boleh? Tak apa. Cik Rahmat? Kita tidak. Kita boleh menyudahkan dia dengan menggunakan jahit silang pangkal. Ya. Jahit silang pangkal ini biasanya, ya. Biasanya jahit silang pangkal ini digunakan setelah kita nyudahkan, dia terdapat pada labuhan kaki dan juga pada labuhan baju. Begini, tengok keadaan dia. Ya. Lihat ya. Okey. Ada apa persoalan? Silang pangkal? Boleh juga. Tetapi dia agak kurang kukuh. Ya? Kurang kukuh. Baiklah. Di dalam keadaan begini, saya rasa pelatih-pelatih dah faham kan? Di dalam pembuatan dan setiap pekerjaan kita, kita mestilah titik beratkan tentang keselamatan. Ya. Keselamatan adalah satu etika yang amat penting kita ambil perhatian, kerana ia menentukan jaya ataupun gagalnya kita dalam kerjaya kita. Ya, kalaupun kita pandai ke mana pun, tapi tindakan keselamatan kita tidak titik beratkan, kita akan menghadapi berbagai-bagai kemalangan. Apabila tidak kita telah cedera, mana kita telah tergendala pekerjaan kita. Jadi memandangkan bengkel kita ni terdiri ada yang mempunyai penyakit HIV, jadi penggunaan dalam gunting ataupun jarum haruslah titik beratkan, kerana melalui bahan-bahan ini mudah dijangkiti. Ya. Baiklah. Saya bagi penerangan pada setelah tadi. Saya inginlah mengujilah sikit sama ada faham atau tidak, kan? Cubalah Cik Rahman, datang ke tampil ke hadapan. Sekarang cuba Cik Rahmat baca. Apakah jahitan-jahitan yang terletak di sini? Sama sekali? Sembak susu. Sembak susu. Kedua? Telunjuk panjang pendek. Telunjuk panjang pendek. Ketiga? Sembat. Sembat. Baik. Cuba Cik Rahmat cari di atas meja saya ni, mana satu jenis-jenis jahitan yang sesuai di situ dan apa dia. Tolong tanda letakkan. Ini telunjuk panjang pendek sesuai untuk dekat meja kotak-kotak yang melengkung. Ya, betul. Sama ada dikatakan sembat tadi. Sembat. Sembat halus itu. Ya. Dia di bahagian ujung lengan penyudah ujung lengan. Baik. Mati jahit telunjuk kasar. Okey, bagus. Betul. Okey, siapa yang ingin mencuba lagi? Ya, Cik Yunus, sikit hadapan. Sekarang Cik Yunus, di sini ada tertera dengan tulisan jelujur kasar. Cuba Cik Yunus cari di atas meja saya ini jelujur kasar. Yang mana ada jelujur kasar dan padankan dengan kata-kata itu tadi. Betul tak Cik Yunus? Ya, nampaknya betul. Ya Cik Yunus? Siapa yang ingin tampil ke hadapan? Ya. Silakan. Sekarang jahit silang pangkal dulu. Ya. Silakan ambil.
nampaknya semua pelatih-pelatih kita hari ini bagus ingatan, ya. Itu sebab di dalam pembelajaran kita kan, sila duduk ya. Dalam pembelajaran kita, setiap apa yang cikgu terangkan di hadapan pelajar-pelajar mesti ambil catatan dan ingatkan apa yang telah cikgu sampaikan tadi, supaya setiap di soal, setiap kita ni akan diuji, kita dapat membuat dan menjawab dengan baik, ya. Oleh demikian saya rasa ada pelatih-pelatih nak buat soalan atau pertanyaan sebelum ni. Dah faham semua? Okey. Oleh kerana semua pelatih dah faham, cikgu inginlah menguji pada ketahapan kefahaman pelatih-pelatih. Jadi, cikgu akan buat sikit pengujian ya. Baik, pelatih-pelatih telah bersedia untuk diuji. Alhamdulillah. Okey ya. Pelatih-pelatih cuba baca arahan apa yang telah dicatatkan di hadapan. Jangan buka dulu tentang soalan dia. Pemerakaan akan dibagi kepada kesempurnaan jawapan. Jawab semua soalan-soalan, ya. Markah ini akan diambil dan akan dicampurkan kepada ujian akhir tahun. Supaya kalau nakkan markah yang agak baik, pelatih jawablah pada hari ini dengan sempurna. Baca dengan cermat dan fahamkan apa yang disoal dan jawab, ya. Jadi saya akan bagi selama 5 minit untuk pelatih menjawab soalan. Jadi bolehlah dimulakan sekarang. Masa berjalan 2 minit lagi. Okey. Masa telah pun cukup. Letakkan pensel dan tolong serahkan. Rahmat, kutip dan serahkan ke hadapan. Terima kasih. Ya, saya dapati jawapannya memuaskan. InsyaAllah keputusan markah pada hari ini saya akan umumkan pada besok. Dan besok kita akan mempelajari satu pelajaran yang baru, iaitu berkenaan dengan jahitan-jahitan tangan yang lain. Jadi saya ingin sudahkan seksi pembelajaran kita pada hari ini dengan satu nasihat, bahawa janganlah kita jadikan diri kita ini sebagai kiambang, yang mana kiambang punya sifat ia akarnya tidak jejak di bumi dan pucuknya tidak cecah ke langit. Jadi di mana ia duduk bergantung kepada surut pasangnya air. Begitulah kita, haruslah kita jadikan diri kita sebagai satu manusia yang punya pegangan dan pendirian. Di dalam pembelajaran kita, haruslah kita pertekankan tentang sikap pembelajaran kita yang baik.
Mudah-mudahan saya doakan anda semua maju jaya dan kita akan jumpa besok dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.